Okey, yang pertama tengok dulu soalan. Okey, soalan yang pertama iaitu yang pertama tu saya tak tulis mana-mana Johor Bahru. Dekat atas tu dia ada tulis Johor Bahru. Okey, nyatakan sumber modal bagi setiap milikkan perniagaan berikut. Yang pertama koperasi. Kalau koperasi, ini jawapannya terus dapat satu markah. Saya tak boleh nak buat PDF tadi. Saya tak boleh nak buat. Jadi ni saya ikut anak panah saya kat sini terus dapat satu markah. Okey, nampak tak slide saya? Nampak tak slide saya? Tak. Tak ada cikgu. Kejap lah. Macam mana nak gundur? Dalam rakyat tengah. Sekejap. Kenapa senyap? Okay, share. Saya tak share lagi. Okay, dah. Ini dah PDF dah. Okay, nampak tak slide saya? Nampak. Kejap, rakyat baru masuk ni. Okay, kita tengok slide yang pertama. Ini sambil kita ulang kaji terus untuk objektif dengan struktur. Okay, yang saya tanda right ni tu dapat satu markah kedai koperasi kat mana dia ambil melalui daripada pemegang share. Orang beli saham mesti ada perkataan saham. Mesti ada saham. Kalau awam berhak dikumpulkan melalui mana? Melalui sama juga modalnya melalui saham. Saham dengan fee masuk. Yang ini satu markah, yang ini satu markah. Okey, dekat bawah dia tanya lagi kod. Ini kod ni senang awak nak skor sebenarnya. Nyatakan kod bagi item pinjaman dan sewa diterima. Satu markah, satu markah. Pinjaman ialah liability bukan semasa. Kodnya ialah 3,000 hingga 399. Ni kod dia. Sewa diterima ialah hasil. Tengok kod dia 5,000 hingga 00. Masuk 00 tu 5,999. Dia tak sampai 6,000. Okay, ini ni. Awak betul ke salah ni? Saya rasa awak salah kat belakang ni. Awak salah kat belakang ni. Betul ke salah? Betul salah ni? Ada orang tak? Ada orang tak? Ada. Asal diam je. Betul tak? Betul salah ni? Betul. Okey, C, 3. Rekodkan urus niaga di bawah dalam jenaan. Membayar cek menyelesaikan hutang kepada pembekal kemas. Membayar cek lepas tu terima diskaun. Diskaun diterima adalah diskaun diterima. Mesti duduk kredit. Lepas tu awak mesti ada bank 4,100. Hutang awak pembekal kemas adalah 5,250. Jadi kat sini akan dapat satu markah. Yang ini kena betul dua-dua baru dapat satu markah. Satu je bukan dua ni. Okey, bawah ni kedekut sikit. Okey, bawah. Belanjawan. Dia tanya soalan je apakah nilai N dengan P. N ialah ini bajet. N ialah yang bawah tu dia naik balik 12,800 baki HB tu dia naik balik dia jadi kat sini ni satu markah. P ialah ingat balik jumlah penerimaan baki BB campur jumlah penerimaan tolak jumlah pembayaran itu adalah P. Okay, ini adalah P satu markah. Kalau awak salah terus salah terus tak dapat markah sebab dia adalah soalan kefahaman. Kalau salah salah. Okey, bawah maklumat diberikan akaun yuran. Ini adalah akaun yuran. Markahnya dia duduk dekat dia tanya dikendaki menyediakan akaun yuran. Okey, yang ini dia kena kut markah ni sebenarnya. Markahnya adalah dia duduk kat sini. Ini teguh dapat 2 markah. Awak betul tak? Betul. Kalau salah, kejap lagi ni akan masuk dalam Telegram. Awak semak je sekarang ni.
Buat pembetulan kejap lagi, boleh? Sebab saya rekod ni, tak boleh lama. Boleh ke tak? Boleh. Okey, dua. Dua adalah soalan kulai. Okey, tengok soalan kulai. Dia menerbitkan laporan keuangan, dia tanya jawab soalan, dia tak tanya bahawa dia adalah ciri kualitatif penyata keuangan apa. Kefahaman mengikut format laporan. Jadi mengalami kemerosotan, begitu ada merosot, bagaimanapun mendedahkan semua maklumat berkaitan perniagaan supaya semua pelabur mendapat gambaran. Okey, jadi jawapannya ialah kebolehfahaman sebab orang boleh baca. Satu word lagi perwakilan benar. Sebab apa perwakilan benar? Sebab dia ciri kualitatif. Dia bagi tahu benda yang jelas, benda yang betul. Okey, kalau salah terus salah akaun berkaitan. Catatan kontrak adalah catatan yang akan mengurangkan induk. Jadi kalau akaun boleh terima, catatan kontrak adalah hutang ragu, peruntukan hutang ragu. Kalau modal, catatan kontraknya adalah ambilan. Dapat 2 markah. Kalau salah terus salah. C. Mengamalkan sistem panja. Ketua Jururawat memberikan dana tunai runcit 500 untuk belanja runcit. Jumlah ini telah terima untuk perbelanjaan. Okey, dia sekarang ni dia nak awak rekod dalam buku tunai runcit. Jadi semuanya adalah bahagian penerimaan. Baki BB dengan bank. Okey, yang seterusnya dekat bawah. Hitung jumlah yang perlu dibayar jika perabot MUAS menjelaskan invoice pada 13 Mac. Okey, kalau 13 Mac dia akan dapat lagi 5%. Dia akan dapat 5%. Ini persen yang awak akan dapat. Jumlah perlu dibayar. Jadi jumlah awak kena bayar 2850 tolak persen. Yang ini akan dapat 2 markah. Kalau ini betul, ini terus dapat 2 markah. Kalau salah ni jawapan ni sini salah. Kalau awak buat diskaun tunai ni betul, kat sini akan dapat 1 markah. Markah penuhnya adalah 2. Sama ada awak dapat 2 markah ataupun 1 markah saja. Laju tak? Okey, E adalah syarikat Kalau saya bagi jawapan je, nanti awak tak tahu kat mana awak salah. Okey, E adalah syarikat, hitung dividen untuk pemegang share keutamaan. Kalau share keutamaan nak kira dividen kena darab dengan persen. Jadi kena ingat kalau nak kira dividen share keutamaan, jumlah darab dengan RMC ringgit darab dengan persen. Yang ini awak akan dapat 1 markah. Lepas tu satu lagi dia tanya share biasa, ini terus tolak je yang ini, terus dapat 1 markah kat sini. Kalau salah ni, terus salah. Sebab itu soalan struktur susah nak skor susah nak skor. Macam tahun lepas Umaidah ke Amisha ke dia susah nak boleh dapat 7 markah tu memang susah sebab dia kefahaman dalam semua bab. Kita tak tahu bab mana yang keluar. Sebab tu kita kena banyak buat latihan untuk soalan struktur. 10 markah senang nak skor kalau awak mahir. Okey, next seterusnya ialah ini daripada Kulai juga set 1. Dia sewa sebuah premis 300. Lepas itu hitung sewa yang perlu. Ini tajuk pelarasan Ini tajuk pelarasan. Premis disewa sebanyak 3,000 sebulan. Dia sewa daripada bulan September. Dia tutup akaun pada bulan Jun 10 bulan. 3,000 darab 10 bulan dapat 30,000. Jadi dapat 1 markah. Jadi kat bawah ni dia tanya lagi. Hitung, selepas itu dia nak tahu prinsip perekonomian yang diamalkan iaitu pengiktirafan hasil dan belanja, dapat 1 markah. Ada siapa betul tak dapat 2 markah yang ini? Ada siapa dapat 2 markah tak? 1 markah ada? 1 markah ada tak? Okey ada. Siapa? Alia seorang je. Lagi tak. Tak ada. Apa nak tanya? Tertekan cikgu. Tertekan. 1 markah dia dapat tak 1 markah? Okey, bawa. Rekodkan ke dalam buku catatan pertama yang sesuai. Kat sini dia bagi awak invoice asal, jena belian. Tengok pula dia beli apa, rak pameran.
Kalau dia beli rak pameran, dia adalah perniagaan halal menjual barang rucik. Dia beli rak tak boleh jadi jenis belian. Dia akan masuk jenah am. Debit apa yang awak beli, kredit daripada siapa. So debit awak beli apa? Rak pameran. Rak pameran adalah perabot, dapat 1 markah. Kredit daripada siapa awak beli? Daripada perabot Sunshine Sendirian Berhad, dapat 1 markah. Ada dapat 2 markah tak yang ni? Senang je ni. Cakaplah saya tak masuk dalam tu. Saya terus duduk kat sini je. Okey, ada Ya. Okey, tajuk jenah am asal kalau dia beli aset bukan semasa, formulanya ialah debit apa awak beli, kredit daripada siapa. Ingat, tulis sikit nota. Debit apa saya beli, kredit daripada siapa. Jadi kat situ dia beli rak pameran iaitu kategori perabot. Kredit daripada siapa dia beli. Okey, bawah. Pemilik telah mengambil alat tulis inventory untuk kegunaan perniagaan. Debit dia ambil alat tulis. Jadi debit alat tulis, kredit belian. Yang ini 1 markah, yang ini 1 markah. Saya rasa saya nak pergi buat kelas atas bumbung je. Tak nak bagi rakyat ni ikut. Okey, hitung untung atau rugi perniagaan Alif bagi tahun keuangan berakhir 30 Jun. Okey, kat sini kalau kita, ini adalah tajuk rekod tak lengkap Rekod tak lengkap untuk bersih modal awal tolak modal akhir. Jadi kat situ nak tahu modal awal, dekat soalan tu aset tolak liability. Okey, cuba awak tolak 1 hari bulan. Aset tolak liability, berapa dapat? Cuba tolak kalkulator. Berapa dapat? 17690. Okey. 17690. Ini modal akhir. Yang buat satu lagi? Dapat ni kan? 13360 kan? Satu hari bulan modal awal. Yang 30 hari bulan adalah modal akhir. Jadi modal akhir tolak modal awal. Awak akan dapat untung bersih. Ini tajuk rekod tak lengkap Okey, bawah saham. Kita modal diterbitkan. Okey, cari modal diterbitkan, menerbitkan 2 juta unit darabkan dengan harga RM1. Persen hanya kira pada dividen je. Jadi bila awak dah darab, saham keutamaan awak dapat harga 1 markah. Share biasa awak darab lagi, awak dapat 1 markah. Kat sini boleh dapat 2 markah. Okey, next. Kita masuk lagi. Ini soalan daripada Melaka Okey, Melaka. Saya tak nampak apa dia tulis ni. Yang ini daripada Melaka dia kata berdasarkan akhbar di atas, apakah kod etika yang tidak dipatuhi oleh pengurus tersebut? Pecah amanah. Apa tu pecah amanah? Tadi integriti. Integriti dia tidak mematuhi ialah integriti. Ini etika profesional, integriti. Okey, yang kedua. Invoice asal, awak berniaga restoran, awak beli macam-macam tu awak beli itu adalah aset. Formula saya, debit apa awak beli apa tu? Awak beli apa tu? Meja, kerusi, rak, apa tu? Perabot. Debit perabot, kredit daripada siapa awak beli tu? Kedai perabot antik. Okey, kedai perabot antik tengok soalan Melaka pun keluar lagi benda yang sama. Jadi jangan ambil mudah senang nak dapat markah. Okey, C, berdasarkan maklumat di atas, hitung hutang bersih perniagaan ini. Dia ada pulangan atas modal, dia ada modal awal. Ini tajuk analisis Jadi awak tengok cara penandaannya ialah untung bersih. Dia nak kira untung bersih. Awak dapat je RM10,000 terus dapat 2 markah. Ada tak siapa dapat 2 markah kat sini? Ada tak dapat 2 markah? Okey. Jawapan salah. Jalan kerja awak saya tahu dah salah. Tapi ada formula betul kat sini dapat 1 markah. Okey, yang saya bulat ni markah formula. Ada tak dapat 1 markah? Dia tak dapat kosong. At least dia dapat 1 markah. Ada tak dapat 1 markah? Ada. Okey, jadi akaun jangan tinggal formula. Formula dia ada markah. Dia bukan macam Mac. Mac tak ada markah. Tapi akaun dia akan bagi markah. Okey, next seterusnya.
Okay, boleh besar rupanya. Okay, next seterusnya. Yuran yuran diterima. Bawah ni dia kata bilangan ahli kelab memandang adalah 20 orang. Selepas itu yuran ahli kelab adalah RM30. Jadi pada terdapat 2 orang ahli yang belum menjelaskan yuran, 5 orang telah buat pembayaran. Yuran yang diterima ini macam tersurat dan tersirat. Jadi ini dia jalan kerjanya. Ni jalan kerja. Buat akaun yuran lagi mudah. Jadi kat situ awak terus susun seramai 20 orang. Yuran ahli kelab adalah 30 orang. Jadi 20 darabkan dengan 30. Berapa? 20 darab 30. Terdapat 2 orang ahli yang belum menjelaskan yuran. 5 orang ahli telah membuat pembayaran. Jadi kat sini ada yuran belum terperoleh, ada yuran belum terima pun ada kat sini. Okey, ni awak tengok jalan kerja sebab saya nak masuk bawah lagi. Ini awak boleh tengok jalan kerja. Okey, bawah. Ini kita baru je kita belajar buat graf menggunakan berdasarkan kegiatan labelkan maklumat A, B, C. A apa A? A apa? Jumlah hasil. B? Jumlah Jumlah kos. kos. C? Titik pulang modal. Titik pulang modal. Jangan tulis TPM awak tulis titik pulang modal. Okey, next soalan. Soalan ni adalah soalan Pahang. Dia tanya kat sini, perkongsian sumbernya adalah para pekongsi. Yang kedua adalah syarikat. Syarikat melalui saham. Syarikat saham, koperasi saham. Kalau perkongsian, dia mesti para pekongsi yang akan bagi. Okey, bawah. Dia kata terima sewa secara tunai. Terima sewa. Okey, tunai bertambah, aset bertambah. Sewa adalah bahagian nak kira modal. Tapi kat sini dia mesti tambah, susah pula nak tulis. Tambah hasil tolak belanja. Ini formula saya bahagian equity. Saya ambil daripada mana? Saya ambil daripada, nanti kena beli laptop mahal ni bos sedap. Untung bersih. Ingat tak balik kita buat penyataan pendapatan. Nak kira untung bersih tambah hasil tolak belanja. Ingat tak? Ingat. Okey. Jadi terima sewa. Sewa diterima. Dia melibatkan hasil. Jadi akan bertambah. Jadi equity akan bertambah. Senang je. Ini formula dia. Awak pegang kata-kata ni, awak boleh jawab soalan objektif Sebab objektif banyak keluar. Okey, yang bawah. Bayar akaun belum bayar 250 dengan cek. Duit kita berkurang, bank berkurang. Selepas itu ialah akaun belum bayar akan berkurang, liability akan berkurang. Okey, kat sini awak kena betul 2 2 baru dapat 1 markah. Kalau betul 1 dapat setengah. Patutnya tak ada setengah. Dia buat juga setengah. Okey, bawah lagi saham lagi dia keluar. Hitung, dia suruh apa ni? Hitung modal berbayar. Modal berbayar sama dengan modal diterbitkan. Jadi modal berbayar 600,000 darabkan dengan harga RM1 dapat yang ini 1 markah. Lepas tu yang bawah lagi awak dapat lagi 1 markah. Jadi yang ini 1 markah. Yang bawah ni 1 markah. Dia satu A, B, C tu 2 markah. Okey, yang ini adalah rugi pelupusan. Yang ini minta tolong nanti awak study balik ayat ni ni saya tulis S ni, awak study balik macam mana saya dapat. Sebab rugi pelupusan ni dia kena belajar daripada rumusan sendiri sebenarnya. Okey, bawah dia ialah nisbah semasa, aset semasa bahagi dengan liability semasa. Okey, lepas tu dia suruh buat apa ni? Berikan tafsiran. Awak bagi tafsiran, jawapan awak salah ke, betul ke, kat atas ni dapat 1 markah. Kat sini akan dapat 1 markah. Sekarang ni siapa betul tafsiran ni? Ada siapa betul tak tafsiran ni? Ada siapa? Okey, kalau betul sini 1 markah, sini 1 markah.
Kalau tafsiran awak salah, kat sini awak dapat 1 markah, dekat yang ini ni awak akan dapat kosong. Sebab jawapan awak salah, tapi awak tafsir yang awak salah, masih lagi dapat 1 markah. Okey, jelas? Jelas. Okey, next seterusnya ialah soalan daripada Yi daripada Yi. Panjang lagi ni. Dia tanya dekat bawah, nyatakan akaun kontrak, akaun yang menolak ambilan. Apa dia induk dia? Yang menolak ambilan tu apa dia? Modal, satu. Modal. Akaun berterima, peruntukan hutang, ragu. Kan sama soalan macam tadi kan? Sama tak tadi? Sama. Sama. Okey, bawah dia hitung untung kasar. Untung kasar. Okey, cuba awak tekan kalkulator. Awak buat penyata keuangan ni. Untung kasar. Okey, kira dulu kos jualan. Inventory awal. Tekan kalkulator. Belian. Awak buat jalan kerja kan? Inventory awal, belian. Campur. Lepas tu campur akutan masuk. Tolak inventory akhir, tolak jualan. Dapat tak 21200? Yang ini yang ini penyata yang awak buat. Sebab tu saya kata penyata awak mahir, banyak benda awak boleh dapat markah penuh. Okey, bawah lagi hitung jumlah bayaran balik satu berdasarkan sistem panjar. Sistem panjar buku tunai runcit bayaran balik ialah bayaran yang tidak dibelanjakan. Jadi tak payah kira, jawapannya dah ada kat situ. Terus dapat 2 markah. Sistem bayaran balik ialah bayaran yang tidak dibelanjakan. Buat nota sikit kat situ. Okey, D. Senaraikan satu contoh inventory barang niaga bagi setiap perniagaan berikut. Dia kata inventory barang niaga. Kedai pakaian Mariana. Inventory barang niaga awak boleh reka lah. Baju kurung ke, baju-baju apalah. Buat kedai pakaian kan nak. Itu dapat 1 markah. Kedai perabot jati. Kedai perabot jati awak reka je lah. Meja makan jati. Apa-apa je lah. Rak jati ke. Jadi kat situ dapat 1 markah. Jangan ambil. Pemilik mengambil tunai 500 untuk didermakan. Debit derma, kredit tunai. Okey, yang ini dapat 1 markah. Okey, next kat bawah pula. Sub bidang perakaunan. Yang ini pernah keluar dalam peksa. Menyediakan pelaporan. Okey, kalau pelaporan perakaunan keuangan. Yang kedua ialah menyediakan maklumat perakaunan kepada pengguna dalaman. Perakaunan pengurusan. Kalau awak ada masa, awak print nota PDF yang saya bagi tu. Form 4 dengan Form 5. Ada tak? Ada kan saya bagi tadi kan? Ada. Okey. Saya dah bagi awak, saya dah ping my link. Dalam my link tu, saya dah bagi macam-macam awak boleh check awak punya contoh, awak boleh check dekat situ. Bank soalan. Dalam bank soalan saya dah masukkan soalan percubaan dalam tu. Awak boleh pilih je. Kalau awak ada nak jawab apa-apa boleh pilih je kat situ. Nak jawab objektif tembak-tembak je boleh pilih kat situ. Nanti saya akan masukkan lagi. Saya akan susun lah 2019 dengan 2020 nanti saya susun soalan. Okey, lepas tu dalam my channel tu ada kita dah pernah buat, nanti awak boleh rujuk. Form 4 pun ada saya masukkan sekali. Lepas tu nota-nota nanti saya akan mula susun balik apa. Okey, bawah raju. Nyatakan akaun yang perlu didebitkan. Menjual pakaian niaga secara kredit kepada raju. Dia tanya akaun yang didebitkan dan dikreditkan. Raju, debit raju, kredit jualan. Okey, kalau betul dua-dua ni baru dapat 1 markah. Kena kat sini. Dia kena betul dua-dua baru 1 markah. Membeli perabot secara tunai. Debit perabot, kredit tunai. Perabot dapat, tunai awak kena bayar. Okey. Bawah sana, membeli barang niaga secara kredit daripada Dan Enterprise. Jadi apa akan berlaku? Aset. Sebab beli barang niaga, inventory awak akan bertambah. Tapi secara kredit, akaun berterima pun akan semakin bertambah. Awak tulis dekat sini, ini inventory. Okey, ni inventory. Yang ini, liability ni adalah menyebabkan ABT. ABB pun akan bertambah. Okey, yang dekat bawah
Okey, yang ini dia kata kira untung bersih kedai Makcik Tia. Ini adalah tajuk rekod tak lengkap. Okey, kat sini dia dah buat lengkap jalan kerja. Nanti awak boleh rujuk. Okey, dia keluar lagi ekor yuran. Ekor yuran, ingat tak format yang saya ajar tu? Susun balik saja untuk tahu berapa jumlah yang ini. Dia nak tahu yang ini je ni. Jadi awak susun balik ikut format, nanti awak akan tahu jawapannya. Okey, seterusnya. Liability, lengkapkan jadual di bawah. Liability, tidak terhad. Yang ini tidak terhad. Liability ni maksudnya awak boleh beli barang dengan siapa-siapa. Milikkan tunggal, awak sendiri perniagaan. Jadi beli je lah, tidak terhad. Perkongsian, tak ada mesyuarat, beli je. Walaupun 2 orang kan, tidak terhad. Tapi kalau syarikat terhad sebab awak kena berbincang dahulu baru boleh beli barang. Jelas? Jelas tak? Jelas. Okey, B, ni catat keluar lagi. Catat, alatan pejabat ambil 1000 hingga 1991 markah. Kadar bayaran ialah belanja. Belanja ambil daripada 6000 hingga 6991 markah. Okey, yang bawah ni adalah perniagaan mengeluarkan barang niaga untuk kegunaan promosi. Debit promosi, kredit belian. Dia asalnya adalah debit ambilan kredit belian. Kalau ambil barang niaga, kalau awak tahu ada untuk buat promosi, dia akan tukar jadi debit promosi, kredit belian. Kalau awak ambil untuk derma, debit derma, kredit belian. Yang ini dia tak berubah. Yang dia berubahnya adalah ke atas ni saja. Kalau awak tahu dia buat apa ambilan tu. Okay, next. Bawah. Yang ini bajet. Okay, bajet ni dia tanya tak ada soalan bajet. Mana bajet saya? Okay, bawah ni. Hitung lebihan atau kurangan. Okey, lebihan atau kurangan ini dia dah buat, dia dah bagi formula. Kalau siapa betul kat bawah ni terus dapat 2 markah. Kalau salah, formula betul dapat 1 markah kat atas. Okey, yang bawah yuran belum terima 2019. RM20 ada ayat kat situ darabkan dengan 100 jadi awak akan dapat 2000. Okey, next bawah lagi. Insurans prabayar. Ini awak guna yang color-color saya buat tu kan nak? Belum bayar, belum terperoleh. Insurans prabayar, insurans prabayar adalah aset. Komisen belum terperoleh adalah liability. Okey, yang bawah B. Okey, ini ada jalan kerjanya, dia dah bagi kat sini. Kalau betul bawah dapat 2 markah. Kalau atas betul dapat 1 markah. Okey, C. Ni saya lajukan sikit kedai runcit beli secara kredit, rekodkan urus niaga ke dalam jenayah. Debit, apa awak beli, kredit daripada siapa. Okey, kali ketiga keluar soalan yang sama lagi. Okey, nampak tak soalan berulang? Okey D, berikan contoh pendapatan hasil. Yang ini tajuk yuran derma dengan sewa lokal. Okey, yang bawah lagi jelaskan maksud belanja langsung dan berikan belanja langsung adalah belanja tidak berlaku perubahan dalam unit pengeluaran. Contohnya ini contoh dia bagi hak cerita pattern yang ini. Sebab awak tengok buku boleh dapat jawapan betul tu. Okey, kita tengok lagi seterusnya. Belum, Terengganu. Aset sama dengan liability campur J apa J? Modal. Lepas tu campur hasil K tolak belanja. Ini senang kan? Senang. Senang kan yang ini? Senang. Okey, yang ini senang. Okey, bawah lagi. Dia kata kat sini membawa kenderaan. P kenderaan, Q modal. Yang ini pun senang. Okey, seterusnya. Nyatakan 2 kepentingan dokumen. Okey, ini awak tengok buku. Bukti, tujuan perekotan, masa depan, bahan bukti, kalau ada kes, tafsir rancukan. Boleh pilih mana satu yang ini Pilih je. Okey, pelarasan. Nanti kalau awak nak tambah jawapan awak tambah jawapan. Kejap lagi saya stop, nanti boleh tambah. Terangkan 2 jenis pelarasan pada imbangan. Okey, ini pelarasan biasa kita buat. Susuk nilai, PHR, hutang lapuk. Boleh pilih je mana-mana pelarasan.
Sedangkan 2 sebab perniagaan perkongsian dibubarkan. Ini gila, mati. Okey, boleh pilih je mana. Senang je soalan Terengganu ni. Okey, seterusnya adalah soalan pada Kelantan. Membetulkan invoice yang terkurang cas. Betulkan terkurang cas adalah nota debit. Yang ini apabila berlaku bank memaklumkan pada peniaga baki telah dikurangkan. Okey. Nyatakan 2 nisbah. Yang ini pun awak cari dalam buku memang akan betul jawapannya. Nyatakan komponen kos pengeluaran berikut. Insurans kilang, cost overhead, royalty belanja langsung. Tadi baru sebut belanja langsung Okey, yang bawahnya ialah harga mesin. Macam mana nak tahu harga mesin? Okey, ni jalan kerja dia dah bagi dah. Kita boleh tahu harga mesin. Dana terkumpul, asset atau liability, ni dia dah bagi jalan kerja. Sebenarnya saya tak payah buat kelas, boleh. Awak boleh semak ni sebenarnya. Okey, yang terakhir nanti. Yang terakhir ialah P. Apa dia P? Buku catatan pertama. Q apa dia? Q adalah imbangan duga. Okey, yang kat bawahnya ya rekodkan urus niaga dalam ledger. Kejap saya nak suruh dia turun bawah jap. Okey, kita sambung. Dengar tak? Dengar. Okey. Malam ni dia meroyan. Saya naik ke atas ni tapi dia ngikut juga. Memang nak kena naik atas bumbung ni baru duduk diam. Okey, yang bawah adalah akaun belian. Ini dia dah tunjukkan awak punya nak buat ledger akaun pulangan belian dengan yang ini dia dah buat. Okey, C. Nyatakan 2 nisbah keberuntungan. Okey, yang ini pun awak dah tengok buku kan nak? Ni boleh pilihlah mana-mana nisbah keberuntungan. Okey, D pula dihitung bayaran balik modal yang diterima oleh raja. Okey, kat sini dia dah tunjuk jalan kerja dia macam mana dia dapat modal yang diterima. Dan yang terakhir ialah dana terkumpul. Kat sini pun ada dana terkumpul. Jalan kerjanya memang dah ada dekat sini. Cuma nanti awak betulkan balik nak tahu markah kat mana dapat berapa itu jangan tahu lagi. Yang penting kita kena betulkan dulu mana yang salah. Okey, jelas? Ada nak tanya tak? Yes. Ada nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Macam